Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kalau ada dengar bunyi bising sikit tu minta maaf sebab ada, saya tak tahu ada construction kot saya rasa. Okay, saya dah mulakan rakaman. Fully boleh nampak saya punya screen. Okay, kita sambung apa yang kita buat minggu lepas. Okay, sebelum tu kita nak recap sikit dan saya nak go through satu atau dua example. Kita dah tengok kameran ganda 2 pada rantau jenis 1 dan jenis 2, cuma yang special case, ada special case pun tak juga, yang lain sikit contohnya macam ni lah awak diberi isi padu, dapatkan isi padu bagi pepejal yang mana pepejal ni dibatasi oleh silinder dan juga dua satah Okey, jadinya ada silinder. Jadi kat sini X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. So kat sini saya nak buat contoh ataupun soalan 5. Oh, ada silinder. Yang mana persamaannya adalah persamaan bulatan kan. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4, iaitu 2 kuasa 2 lah. Jadi kat sini awak tahu dia adalah, maksud saya semua sekali ni lah, dia adalah bulatan ataupun silinder. Kita akan nanti saya terangkan kenapa. Pusat ni adalah kosong-kosong, kemudian jejari ataupun radius adalah 2. Ingat balik persamaan bulatan kan. Persamaan bulatan secara umumnya adalah X tolak A kuasa 2 tambah Y tolak B kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Kan, yang mana A dan B ni adalah pusatnya untuk X dan Y pada paksi X dan Y. Kemudian R adalah jejari ingat balik. Jadi kat sini ini adalah persamaan bulatan. Persamaan bulatan adalah, kita tahu bulatan adalah 2D kan. Kita ada X dan Y. Kalau kita ada silinder, silinder adalah 3D kan, sebab silinder dia ada X dan Y tapaknya dan juga untuk kawasan keseluruhan silinder tersebut dan juga tinggi dia kan, iaitu mungkin paling mudah kita kata pada paksi Z lah. Jadinya kat sini kita menggunakan persamaan yang sama, bulatan silinder, sebabnya saiz silinder tersebut, saiz tapaknya tak berubah. Bila mana Z berubah lah kan. Jadinya kalau kita boleh lukis, contohnya kalau kita ada macam ni, paksi. Let's say kita nak paksi X, Y dan Z. Kemudian kita ada suatu silinder. Contohnya silinder ni sampai sini saja. Jadinya untuk Z, katakanlah untuk Z kat sini Z sama dengan keseluruhan satah ni adalah sini Z sama dengan kosong. Z sama dengan kosong, bentuk silinder tersebut adalah ataupun bentuk bulatan di sini, sempadan bagi silinder ni adalah bentuk bulatan kan. Maksud saya kat sini dia punya persamaan ni adalah persamaan bulatan di sini. Jadi kalau katalah kita ambil Z sama dengan 1 kan, Z sama dengan 1, jadinya sempadan bagi silinder ni adalah masih lagi bulatan. Sampailah let's say kat sini Z sama dengan 10 kan, mungkin kita ikut dia punya skala, tak ikut scale kan, tapi sempadannya adalah masih lagi bulatan, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Ataupun kita boleh kata, kalau kita tengok dia punya keratan rentas tu kan, dia punya cross section dia daripada atas adalah kita dapat bulatan tersebut lah.
Katakanlah di sini kita X, di sini Y, pandangan daripada atas. Jadi kita dapat bulatan tersebut lah. Macam ni, let's say, tak apa ikut skala sangat. Kat sini 2, ni naik tu 2, naik tu 2, 2. Jadi tak kisahlah tinggi macam mana pun Z tersebut, pandangan daripada atas sentiasa nampak bulatan. Jadi sebab kita gunakan persamaan bulatan, iaitu persamaan 2D untuk menerangkan silinder, iaitu satu pepejal dalam 3D. Jadinya jangan keliru lah kalau nampak macam ni. Okey. Kemudian kita ada pepejal ni dibatasi oleh silinder. Kenapa dibatasi oleh silinder? Sebabnya dibatasi oleh silinder. Okey, betul lah. Betul. Okey, silinder iaitu bulatan tersebut, kemudian satah Y tambah Z sama dengan 4. Kemudian satah Z sama dengan kosong. Jadi Z sama dengan kosong ni adalah satah XY, iaitu yang di bawah ni. Iaitu tapak silinder tersebut berada pada satah Z sama dengan kosong. Kemudian satah Y tambah Z sama dengan 4. Jadi dalam persamaan ni tak ada huruf X. Tak ada huruf X, maksudnya dia tak bergantung dengan X lah. Jadi kat sini kita ada Y tambah Z sama dengan 4. Yang bermaksud kita ada Z sama dengan negatif Y tambah 4. 5 tambah 4. So kita boleh, kalau kita nak, kita boleh lukislah. Kalau macam tu, maksudnya kat sini kita ada kalaulah kita pandang daripada sini, katalah mata kita daripada kat sini, macam mana bentuk mata? Macam ni tak ingat macam mana lukis kan? Okey, pandangan daripada sini kita nampak paksi Z dan juga Y, kat sini. Jadinya kat sini negatif Y 4. Lebih kurang macam ni lah. 4. Yang ni pun 4. Jadinya pada X, kalau kita gerakkan pada arah X, masih tak berubah lagi. Masih benda yang sama lah. Jadinya kalau kita tambah lagi satu paksi kat sini, let's say, X kat sini kan. Jadi kita masih dapat bentuk yang sama. Kita bolehlah nak tandakan macam ni ke. So itu yang kita dapat kat sini. Okey, jadinya kita nak kamikan dia, kita potong. Maksudnya kita ada silinder ni, kita potong dengan satu satah. Jadinya kita dapat dah belajar kan dengan Puan pun dah belajar kan kat sini. Kita potong dia, kita dapat bentuk bulatan kan, macam belajar keratan kon kan. Kalau kita potong suatu prisma, so kita dapat bulatan. Okey, so kat sini kita dapat macam ni, tapak dia, di mana tapak rantau R lah, persamaan ni lah sama juga dengan persamaan silinder ataupun bulatan yang diberi di sini. Kemudian apa lagi kita nak buat? Okey, kita nak kamikan dia. Sekejap ya, saya nak ambil dia. Sekejap ya. Oops. Okey, saya nak letak dekat sini. Ataupun mungkin next page. Okey, macam ni kita dapat, kita tahu persamaan bulatan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Katalah kita pilih nak jadikan Y di sebelah kiri, so kita ada Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2 tambah tolak, kan?
Jadinya sebenarnya yang bahagian atas ni, ini adalah y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Yang ni. Dan yang sebelah bawah ni adalah yang ada negatif. Ini adalah di sini. Macam mana saya tahu? Sebabnya of course lah kita ada square root kan kat sini kan. Kita ada punca kuasa 2. Punca kuasa 2 mesti sentiasa lebih besar ataupun sama dengan kosong. Kan? Yang ni pun sama. Yang ni lebih besar atau sama dengan kosong. So bila kita darabkan negatif, kita akan dapat lebih kecil ataupun sama dengan kosong. Dekat sini. Jadinya kita nak kira kalau dalam soalan ni isi padu bagi pepejal yang dibatasi oleh silinder tersebut, iaitu kita cari isi padu ni lah, silinder yang telah dipotong oleh satah di sini. Satah Z80 adalah di bawah, so dia tak masuk dalam kita punya pengiraan lah. Okey. Jadinya isi padu V adalah kamiran gandum 2 pada rantau R untuk F DA. Ini rumus yang umum kan. Jadinya kat sini kita nak tentukan kita punya batas bagi rantau R. Okey, kemudian kat sini FXY ni DA. Okey. Katalah atau bukan katalah, kat sini untuk bulatan ni dia adalah sebenarnya rantau jenis 1 dan 2. Dia adalah rantau jenis 1 dan 2. Kita boleh cek. Tentunya kita mula dari sini, kita lukis ni yang paling titik di sini. Kita akan gerakkan dia ke arah kanan. Awak boleh cek sebenarnya kan. Okey. Dan awak akan dapat jalur-jalur ni lah. Dan jalur-jalur ni dia dapat menutupi keseluruhan bulatan. Jadinya kita nak gerakkan ke arah kanan, iaitu dari X sama dengan negatif 2 sampai X sama dengan 2. Dan kita berjaya lah tutup kat sini. Yang bermaksud bila kita tutup tu, kita punya, saya nak ambil satu kat sini. Bila kita gerakkan X daripada negatif 2 sampai 2, batas atas sentiasa berubah. Tetapi perubahan tersebut boleh diterangkan oleh fungsi ni. Kemudian batas bawah pun sentiasa berubah daripada Y sama dengan 0, kemudian Y sama dengan berapa saya tak pasti. Sini sampai habis. Walaupun dia berubah tapi masih boleh diterangkan oleh fungsi ni. Okey. Jadinya kita gunakan kamiran kita, tulis kat sini, kita gerakkan daripada X sama dengan negatif 2 sampai 2. So kat sini X negatif 2 sampai 2. Okey. So kalau di sini X, maksudnya di sini mesti Y. Tapi saya nak tinggalkan dulu kat sini. Kemudian kita ada integran kita. Kemudian kat sini, integran kita, simple je. Okey, kemudian DA adalah kita kamikan X kemudian sebab X di luar. So dia mestilah DX dy. Okey, jadinya tinggal integran dengan batas bagi rantau R ni. Jadinya bila kita gerakkan X daripada negatif 2 dan 2, batas yang belah atas ataupun batas yang lebih besar ni sentiasa berada pada garis Y sama dengan punca kuasa 2 bagi 4 tolak X kuasa 2. Jadi kita gunakan terus. Iaitu di sini Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Kemudian batas bagi belah bawah ni, iaitu titik-titik ni sentiasa berada pada
garis Y sama dengan punca 4 tolak X kuasa 2. Negatif punca kuasa 2 bagi 4 tolak X kuasa 2. Okey, jadinya ni cara tulis dia lah. Ya. Kemudian kita tengok batas ataupun ketinggian fungsi ni adalah, ataupun ketinggian pekerjaan ni adalah ketinggian yang diberi oleh paksi ni. Satah ni. Satah ni yang menentukan ketinggiannya, iaitu Z sama dengan 4 tolak Y. Jadi kita ambil je kat sini 4 tolak Y. Dia macam kalau kita ingat balik, kita nak cari luas. Okey, kita nak cari luas. Saya tulis kat sini. Tak ni. Tak apa. Ini Y, ini X. Okey, kemudian katalah kita ada macam ni. Okey, di sini adalah A, ini adalah B, kan? Jadinya luas yang ni adalah Fx sebagai contoh. So luas iaitu A adalah kameran AB Fx dx. Maksudnya ketinggian di sini menjadi integral. So sama juga dalam kes ni. Ketinggian bagi pekerjaan tersebut iaitu di sini menjadi integral. Kat sini. Kemudian of course lah, batas kita bukan semudah A dan B kan. Kita ada rantau yang macam ni, jadinya kita gunakan seperti ini. Okey, ada masalah tak kat sini? Sebelum kita proceed. Kalau ada soalan ke boleh type. Ada tak? Ada berapa orang ni? 128. Okey. Sekejap. Kemudian kita dah dapat kat situ. Sebenarnya yang kalau dalam peperiksaan, peperiksaan akhir, yang paling penting adalah macam mana awak nak dapatkan ni. Yang ni sendiri dah banyak dah markah dia. Selalunya kalau sini mungkin 1 markah, batas di sini saya bagi 1 markah, batas sini 2 markah. Kemudian yang integran dan kameran di sini 1 markah. Contohlah bergantung pada kesukaran dia. Tapi yang ni saja dah banyak dah markah dia. Boleh kata separuh lah daripada markah keseluruhan. Nanti kalau kita gunakan koordinat, kita belajar nanti koordinat sfera ataupun koordinat silinder lagi susah kan, sebab kita ada X dan Y. Kemudian kita nak tukarkannya kepada bentuk koordinat yang lain. Kat situ maksudnya sebelum kita dapat kamera ni ada proses-proses yang lain lagi untuk kita tukarkan koordinat tu. Jadi situ pun ada banyak markah lagi. Kemudian kameran tu biasa je kan, kameran tu ada markah juga kan, tapi kita kata tak sebanyak macam mana kita nak dapat markah ataupun nak dapatkan, kita nak set up dia punya integral ni lah. Integration ni. Okey, nanti kita selesaikan. Ini kameran terhadap Y. Kita ada 4 tolak Y, so kita dapat 4Y tolak Y kuasa 2 per 2. Nanti awak dapat macam ni lah. So luckily saya dah letak dalam slide ni. So gantikan, jadi macam susah sikit sebab ada square root. Tapi kita boleh simplify sebab ni negatif, ni positif. Kita habis. So kita dapat yang ni saja dengan yang ni. Kita dapat macam ni. Jadinya kalau saya boleh tulis sikit kat sini, awak selesaikan. Ini kena cuba, tengok saja nampak macam faham. Nanti exam tak boleh buat kan. Okey, kena cuba sendiri. Jadi kat sini awak dapat X sama dengan negatif 2. Maksudnya Y nanti dah terhapus lah. So awak dapat 8 4 tolak X kuasa 2 dx. Awak dapat macam ni. Okey, jadi kat sini dia kita kata dia tricky sikit lah. Kita nak buat apa kan? Mungkin ada berbagai cara yang kita boleh guna, tapi antara cara yang mudah yang saya letak kat sini adalah kita gunakan fungsi trigonometri, ataupun trigonometric identity.
Jadi kat sini kita nampak kita ada 4 tolak X kuasa 2 kan. Apa kita nak buat ni? Sekejap ya, saya tengok. Okey. Jadinya boleh saja saya nak teruskan, tapi kat sini saya nak letak nota sikit. Kita ada 4 tolak X kuasa 2. So kita faktorkan. So dapat 1 tolak X kuasa 2 per 4. So saya keluarkan 4 saja. Jadi kita dapat punca 4 kan. Kita boleh pecahkan macam ni lah kan. Kita dapat 2 1 tolak X kuasa 2 per 2 kan. Sebab ni X kuasa 2 per 4 kan. Okey. So kat sini saya update kat sini. Saya ada 2 kali dengan 8, saya dapat 16. Kalau saya tersilap bagi tahu so saya dapat 1 tolak X kuasa 2 per 2 dx. Okey, jadinya bentuk macam ni kita boleh gunakan macam saya cakap tadi trigonometric identity. Iaitu kalau kita ingat balik trigonometric identity, okey, kita ada kat sini saya guna apa guna cos atau sin. Okey, so kita ada 1 tolak sin theta kuasa 2 sama dengan cos theta kuasa 2 kan, sebab kita tahu sin theta kuasa 2 tambah cos theta kuasa 2 sama dengan 1 kan. Jadinya kita tengok bentuk dia macam lebih kurang kan. Kat sini macam ni kan, sebab ni kuasa 2 kan. So kita tahu sin theta keluar pula dia punya bracket. Okey, sin theta kuasa 2 adalah, cara menulisnya adalah sin theta 2 di tengah kan, kita tahu. Ini hanya notation penulisan je. Jadinya kita nak ambil X kuasa 2. Jadi kat sini kita ambil ini kan warna hitam lah. Jadi kat sini kita ambil, kita buat pertukaran pemboleh ubah. Change of variable lah. Pemboleh ubah. Yang mana kat sini kita tukarkan, kita ambil dah tak cukup dah. Kita ambil kat sini X kuasa 2 sama dengan sin theta. Jadinya apa yang kita akan buat adalah bila kita buat macam ni, semua X akan digantikan dengan theta, termasuklah nilai pada batas. Ini pelajar banyak tak buat tak betul. Pada batas tu dia tak gantikan. Okey, jadinya semua yang ada X ni, iaitu X sama dengan 2, X sama dengan 2, dx semua akan digantikan dengan theta. So ni yang kita gunakan. Okey. Of course lah kita boleh tulis balik. Contohnya kalau rasa macam tak selesa buat macam ni, X sama dengan 2 sin theta boleh je. Jadinya kita ada X, kita akan gantikan dengan 2 sin theta kat sini. Kemudian dx, kita nak gantikan dengan d theta. So kita bezakan dx, kat sini dx, d theta adalah 2 cos theta. Okey. Yang bermaksud apa? Kat sini of course kita ada yang tak setuju kalau kita sebenarnya, sebab ada yang kat sini ni adalah terbitan kan, derivatif kan, dx d theta. So kita tak boleh pecahkan dia, tapi yang dalam yang untuk yang ambil lebih mudah, dia sebenarnya dipecahkan, iaitu kat sini dx sama dengan 2 cos theta d theta. So maksudnya kat sini dx ni akan digantikan dengan yang ni. Nampak macam panjang, tapi nanti kita akan tengok dia boleh ringkaskan. Okey, kemudian apa lagi? Daripada sini tadi
kita dah dapat terbitan. So di sini settle, yang di sini settle, kemudian batas pula. Batas pula. Apabila X sama dengan, ambil batas bawah, negatif 2, kita dapat apa? Sin theta sama dengan, gantikan kat sini. Sin theta sama dengan negatif 2 bahagi 2, negatif 1. Ini bermaksud theta sama dengan berapa? Ingat balik graf sin macam mana kan? Sini. So graf kalau ini adalah Y, di sini adalah theta. So sin bentuk dia macam ni. Kan? So ini adalah pi. Sini 2 pi. Di sini adalah pi per 2. Ini pi per 2. Kemudian sini 1. Di sini negatif 1 kan? So di sini adalah theta negatif pi per 2. Yang ni theta pi per 2. Yang ni negatif, yang ni positif. Jadinya kat sini theta sama dengan negatif pi per 2. Okey, kalau tak ingat balik kena buat revision lah topik trigonometri ni. Okey, kemudian ambil batas yang atas pula. Kita ada batas bawah dengan batas atas. Apabila X sama dengan 2, maka sin theta, kita gunakan formula ni, sama dengan 1. Yang bermaksud theta sama dengan pi per 2. Okey, so kita akan kamikan daripada sini sampai sini. Okey. Ada masalah tak kat sini? Tengok sekejap, kalau ada masalah boleh type ke sebelum kita proceed. Nanti lagi jauh, kita pergi lagi susah kita nak kembali. Okey, kalau tak ada, teruskan. Jadi kita dah ada dah maklumat-maklumat ni, kita gantikan. Kita gantikan. Gantikan semua maklumat ke dalam kameran yang asal lah. Okey, so ganti kat sini V 16. Okey, sama je kan, 16. Kemudian kita ada kameran tunggal lah kat sini kan. Okey, sebenarnya kat sini dah belajar dulu kot kan, kat sekolah ke, kat foundation ke. Okey, kemudian X sama dengan negatif 2, iaitu bila X sama dengan negatif 2, ini bermaksud kat sini theta sama dengan negatif pi per 2. So kita gantikan theta adalah negatif pi per 2. So bila X sama dengan 2, iaitu di sini theta sama dengan pi per 2. Kemudian integrand adalah square root atau punca kuasa 2 kepada 1 tolak X kuasa 2, iaitu sin theta kuasa 2. Kita tukarkan kat sini, kita dapat 1 tolak sin theta kuasa 2. Kemudian dx adalah 2 cos theta d theta. Okay, macam panjang tapi sebenarnya kita boleh ringkaskan. Okey, so kita ada kat sini, saya nak ambil 2 kat sini, nak keluarkan dia. So 32. Okey, kat sini 1 tolak sin theta kuasa 2 adalah, kita gunakan kat sini, cos theta kuasa 2. Kemudian kita square rootkan dia kan. Bila kita square rootkan, dia jadi
cos theta saja. Sebab cos theta kuasa 2, kita square root kan, dia habis kan? Tak apa, saya tulis balik. Kemudian kat sini, cos theta. Okey. Betul kan? Kalau saya suat, tolong bagi tahu. Kadang-kadang bila mengajar ni, dia tak perasan. Okey. So, 32, negatif pi kuasa 2. Sorry, negatif pi per 2, pi per 2. So, sini dapat cos theta kuasa 2 d theta. Okey. So, kat sini ada pelbagai cara juga nak selesaikan. Antaranya kita boleh gunakan satu lagi identity trigonometri kan? Iaitu cos 2 theta. Sorry, saya nak gunakan warna lain. Cos 2 theta adalah 2 cos theta kuasa 2 tolak 1. So, kita nak yang ni. So, kita gantikan. Sorry, kita manipulate. Kat sini kita dapat cos 2 theta tambah 1 bahagi 2. So, kat sini kita macam ni lah kan. Dia sama dengan kat sini 32 negatif pi per 2 pi per 2. Yang ni adalah cos 2 theta tambah 1 per 2 d theta. Sebab kat sini kita tak boleh nak kamikan terus kan. Paksa kita gunakan identity kat sini. Okay, so kita dapat 16 per 2. Barulah kita boleh kamikan. Okay, which is cos 2 theta, kita kamikan, kita dapat sin 2 theta per 2. Tambah 1, kita kamikan terhadap theta, kita dapat theta. So, dekat sini, kita evaluate nilainya. Dan supposedly kita akan dapat ini kita akan dapat 16 sekejap, betul ke ni saya buat 16 pi. Betul ke? Sekejap saya semak. Sebab saya nampak kosong kat situ. Betul ke? Ya kot. Oh sorry, bukan ni. Yang ni. Bila kita masukkan. Sekejap betul ke? Sekejap saya tengok kat sini. Sebabnya yang ni adalah kameran. Sekejap bila kita gantikan, kita dapat yang cos theta. Satu tolak S kuasa. Ini adalah fungsi fungsi genap kan? Ingat tak fungsi genap kat sekolah dulu? Fungsi genap, fungsi ganjil. Kemudian kalau fungsi genap, kita boleh tukar dia. Okey, saya rasanya betul kot. Tapi saya akan semak balik. Nanti saya akan confirmkan. Nanti kita terima dulu jawapan yang ni. Nanti saya check balik. Kalau fungsi genap, sebab kat sini kan, maksudnya kalau fungsi genap ni adalah ataupun even function, maksudnya fx sama dengan f minus x. So dalam kes ni, dia memenuhi ni. Maksudnya kalau x negatif, kita akan dapat jawapan yang sama dengan x positif. So sepatutnya kalau dalam kes ni, kita boleh tulis dia sebagai 16 kali 2
X sama dengan kosong, 2. Okay. Maksudnya kita darab 2 je. Darab 2 saja. Jadi daripada sini, kita proceed lah. Saya rasa sama kot. Tapi saya akan cuba semak balik. Jadinya, tapi anyway, cara dia lebih kurang macam ni lah. Iaitu, kita tukarkan X kepada satu pembalik ubah lain, iaitu theta menggunakan fungsi trigonometri. Ataupun bukan fungsi trigonometri, identity trigonometri. Itu berapa kali jugalah kat sini. Kemudian bila kita nak selesaikan pun, kita masih perlu gunakan lagi. Okey, awak akan jumpa banyak kali benda ni. Ada soalan tak? Ke tak faham ke? Kalau tak anyway, kalau tak faham sangat cara dia pun ataupun ingat-ingat lupa, itu tak penting sangat kan. Yang penting awak tahu prosedur dia lah. Maksudnya awak start dengan koordinat awak start dengan X, awak selesaikan di atas dulu kat sini. Kemudian awak tinggal X, kemudian dari X ni awak jadikan dia theta. Awak gunakan pertukaran pembalik ubah. Bila tukar, kena tukar semua. Bukan sahaja tukar pada X, bukan sahaja tukar pada integran, tetapi kena tukar pada ds kat sini dan juga batas. Semua kena dalam sebutan theta. Okey, kemudian selesaikan. Okey. So, sebagai latihan awak boleh juga cuba selesaikan ataupun cuba ulang penyelesaian ini dengan mengambil kat sini kita gunakan X per 2 sama dengan sin theta. Kan, iaitu kat sini. Kita anggap dia sebagai sin theta. Tapi kita tahu sebenarnya boleh juga kalau kita gunakan mana apa nak guna lagi ni. 1 tolak cos theta kuasa 2 sama dengan sin theta kuasa 2 kan. Maksudnya kita samakan yang ni dengan yang ni. Boleh je kan? Jadinya cuba ulang persaingan ini dengan mengambil X per 2 sama dengan cos theta. X per 2 cos theta. Dapat tak? Okay, saya tak nak suruh buat sekarang pun. Awak cuba sendiri. Okey. Jadinya nanti saya akan confirmkan balik berkaitan dengan kehamilan di sini. Adakah dapat jawapan yang sama ataupun awak pun boleh cuba sebenarnya. Okey, sebab yang ni adalah fungsi genap. Okey. Soalan ke? Okey, tak apa. Panjang pula kan. 40 minit benda ni saja. Okey, tapi tak apa, walaupun panjang, walaupun satu example jadi kita faham. Sepatutnya lah. Okey, yang ni contoh berapa ni? Ini contoh seterusnya lah. Untuk pembalikan tertib ataupun urutan kamiran, order of integration. Kat sini kita dah buat pun sebelum ni kan. Kita tukar. Jadi kat sini kita nak kamikan terhadap dx terlebih dahulu kan. Tetapi kita ada satu fungsi yang tak linear, yang sangat kompleks. Jadi macam mana kita nak kamikan kalau kita buat kat dalam, kalau kita tengok contoh ataupun kita buat kat sini. Macam mana kita nak kamikan 02 y per 2 1 ex kuasa 2 e kuasa x kuasa 2 kan. So ada 2 kali kuasa, so dx dy kan. Patutlah kita dia beri macam ni kan. Kita nampak macam mana kita nak kamikan terhadap x kan. How to integrate this integral ni with respect to x kan. Sebabnya
Kita tengok kalau kita cuba bezakan, kan? Try. Kita cuba bezakan sebab kita tahu kameran ataupun perbezaan terhadap perbezaan fungsi eksponen dia tak akan mengubah fungsi tersebut. Contohnya kalau kita ada macam ni, E X kuasa 2 kan. Kita nak bezakan, kita akan ada something kat depan. Kemudian EX kuasa 2 ni tak berubah. Kan? Jadi kat sini E, kemudian yang depan ni adalah terbitan kepada X kuasa 2 iaitu 2X. Kan? Jadi kalaulah kita nak buat, let's say kita nak buat macam ni. Kita nak buat yang dalam dulu. Katalah kita buat 02. Kemudian kita kata, oh yang ni EX kuasa 2 kan. So kita ada macam ni. Jadinya nak dapatkan kameran ni ada selalu je pelajar tersilap kan. Kita boleh je bawa 2X ni ke bawah kan. So macam ni. Kan, so kalau kita bezakan, kita bahagi, kita akan dapat yang ni kan. Maksudnya kita bawa ni kita bawakan ke kiri. Tak betul, tak boleh. Ini tak boleh sebab X ni bukan pemalar. X ni adalah pemboleh ubah yang kita kamirkan. Dan dia selalu pelajar dia akan buat macam ni. Dia akan tulis EX kuasa 2 bahagi 2X. Macam ni. Lepas tu dia buat X sama dengan Y per 2 1 dy. Kan? Tak boleh macam ni. Sebabnya X ni bukan constant, bukan pemalar. Kita tak boleh bawa ke kiri ke kanan sesuka hati. Okey, terutamanya X ni adalah apa yang dia adalah pemboleh ubah yang kita gunakan untuk kita bezakan. Maksudnya kita bezakan terhadap X dekat sini. Kan, jadinya macam mana kita nak alihkan dia kan? Jadi tak boleh. Bukan macam ni. Jadi dengan kata lain, awak tak boleh buatlah kan. Tapi sebenarnya dia tak susah. Tak susah mana pun. Kita perlu tukar tertib kameran. Kita tukar tertib kameran. Daripada dx dy kepada dy dx. Daripada dx dy kepada dy dx. Tetapi tak semudah, bukanlah dia tak adalah susah mana. Cuma dia tak adalah terlampau straightforward sangat kan. Jadinya kita ingat balik kalau kita ada batas yang pemalar. Contohnya kita ada saya buat nota lagi kat sini. Just nak awak recall. Let's say kita ada teorem Fubini tu kan. Katalah kita ada AB, CD, FXY, dy dx. Kita boleh tukarkan dia kan kepada CD, AB, FXY. Ni dy dx jadi dx dy, dia terbalik. Tapi kat sini kita ada ni. Kita ada yang ni. Kan kita tak boleh. Kalau kita buat, let's say kat sini, okey, kita nak kamirkan ni. Katalah yang ni kita bagi nama sebagai, tak perlu bagi nama pun. Ataupun boleh juga nak bagi nama. Let's say ni kita panggil dia sebagai I. Contoh. Jadi katalah kita nak ikut macam ni, kita buat oleh itu I sama dengan kita tukar tertib kameran dan kita tukar terus macam ni. Y per 2 1 0 2 EX kuasa 2 dy dx. Kalau kita tukar terus macam tu, ni salah. Sebab apa? Sebab Y per 2 ni
dia berada pada batas. Macam mana kita nak selesaikan? Jawapan akhir kita sepatutnya nombor, bukan dalam bentuk fungsi, dan dia memang tak tepat pun sebenarnya. Jadinya cara dia adalah kita kena perlukan atau kita perlu tentukan batas kamiran yang betul. Jadi kat sini kita perlu tentukan batas kamiran yang betul. Ni cara nak buat ni. Antara caranya adalah kita kena lukis yang ni. So kita ada X di dalam, maka yang ni adalah X, yang ni Y, maksudnya ini adalah Y. Jadi Y adalah dari 0 sampai 2, X daripada Y per 2 sampai 1. So saya nak ambil inilah. Ni sekejap. Ni. Saya nak ambil ni. Saya nak letakkan di bawah. Okey. Kita ada macam ni. Jadi kita lukis batas kamiran kita. Sorry, saya nak letakkan warna hitam. Okey, macam ni. Ini adalah Y, ini adalah X. Kamiran kita Y dari 0 sampai 2. Maksudnya daripada 0 sini sampai 2. Kan? Maksudnya kita nak gerakkan kita punya jalur ni ke arah atas. Daripada 0 sampai 2. Kan? Jalur tak nampak lagi tapi saya sebut jalur ni kan. Tapi maksudnya kat sini kita akan ada jalur nanti, dan jalur tu kita nak letakkan, kita nak gerakkan dari 0 sampai 2. Kemudian bila kita gerakkan jalur tu, batas atas sentiasa X sama dengan 1. So kita ada, let's say sini 2. Sini 1. So batas atas sentiasa X sama dengan 1. Dia kena macam ni. Kita lukis, kita draft dulu kita punya, ataupun kita conteng je. Kemudian batas bawah sentiasa Y, batas bawah sentiasa X sama dengan Y per 2. Ni untuk batas bawah ni. X sama Y per 2 macam mana ni? Kita ubah sikit. Ini ada Y sama dengan 2X. So macam mana graf Y sama dengan 2X? Dia adalah macam ni. Sorry. Tak ada ruler pula. So dia mesti macam ni. Okay. So ni adalah Y sama dengan 2X. Kita boleh check. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan 0, which is titik sini. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 2, iaitu di sini. So kita ada intersection lah kat sini. Kemudian yang ni adalah garis X sama dengan 1. Kat sini Y sama dengan 2X ataupun X sama dengan Y per 2, mana-mana. Okey, jadi jalur kita, kalau kita tengok kat sini, maksudnya jalur kita adalah dari sini, kita akan gerakkan dia ke atas. Sampai habis. Okey. Betul ke tak ni kita check. Kemudian kita tengok batas yang lebih kecil, iaitu batas yang belah kiri ni adalah titik-titik yang berubah. Tapi walaupun dia berubah, titik-titik ni sentiasa jatuh ataupun berada pada garis ni, iaitu Y sama dengan 2X ataupun X sama dengan Y kuasa 2. So betul lah yang ni. Kemudian batas yang lebih besar, iaitu batas yang belah kanan ni, sentiasa berada pada garis X sama dengan 1. So ni kita ada. Dan kita gerakkan dia dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. So kita ada yang kat sini. So inilah gambaran kita punya
rantau R kita. Ini adalah rantau R. Rantau R kita lah. Okey, jadi apa kita nak buat adalah kita nak tukar tertib kan? Kita nak tukar tertib jadinya panjang ceritanya kat sini. Saya nak ambil ni. Tak muat lah. Okey, jadi kat sini kita bila kita tukar tertib maksudnya kita punya jalur ni pun dah bertukar dah. Pandang dah semua ni kan. Lebih kurang lah kat sini. Saya nak ambil, patutnya saya kena save dulu saya punya lukisan ni. Okey, yang ni supposedly lebih kurang macam ni. Jadinya kita punya pergerakan dia bukan lagi macam ni, tapi pergerakannya ke arah X. Sorry, lupa pula. Pergerakannya mestilah ke arah X. Jadinya ibaratnya kita ada macam ni, kita start pada satu titik, kemudian kita gerakkan titik ini, dia menjadi jalur begini, dan memang dia dapat menutupi ataupun meliputi kita punya rantau ni. So maksudnya kat sini ini adalah kita punya R ni adalah rantau jenis 1 dan 2. Jenis 1 dan jenis 2. Okey, jadinya kat sini I kita rather than kita tulis macam ni, so kita ada I sama dengan kameran ganda 2 tadi, kemudian EX kuasa 2, kita tak ubah dia punya integrand, kita nak ubah tertib kameran saja, iaitu dx dy kepada dy dx. So kalau sini y, dalam ni mesti y, sini x, yang luar ni mesti x. Okay. Jadinya rantau yang sama, cuma cara nak terangkan dia mana dulu kan. Jadi kat sini kita gerakkan daripada x sama dengan 0 sampai 1. Kita start dari sini sampailah habis ni. Sampai sini lah. So x dari 0 sampai 1. Kemudian bila kita gerakkan dia untuk y pula, untuk setiap jalur ni batas atas sentiasa berubah-ubah, tetapi batas ini sentiasa jatuh ataupun berada pada garis x sama dengan y per 2 ataupun y sama dengan 2x, mana-mana pun sama, betul je. Tapi disebabkan kita nak terangkan pada batas y, maka kita kena letakkan y sama dengan 2x lah. So kita tulis y sama dengan 2x ataupun 2x. Kita tak boleh guna y per 2 kan, iaitu yang ni kan, kita tak boleh guna yang tu. Tak boleh guna yang ni sebabnya ini dalam sebutan x, kita nak dalam sebutan y. Kita nak dalam sebutan y. Jadinya y sama dengan 2x. Okey, kemudian batas bawah, batas yang lebih kecil, sentiasa dalam sebutan y adalah y sama dengan 0. Okey, so kat sini je awak nak selesaikan ni. Ni ada soalan dalam exam macam ni, kena hati-hati. Saya bagi tahu. Okey, so kat sini nak dapatkan yang ni, nak selesaikan ni, ada banyak proses. Awak lukis dulu. Kalau saya rasa lukis lah paling nampak sekali. Lukis dulu kan, baru awak dapat macam ni, kemudian yang ni, kemudian baru awak dapat setup integration ni macam ni. Jadinya ni pun dah ada banyak markah dah kan, 1 2 3, mungkin lukis ni saya bagi markah juga. 1 2 markah. Jadinya kena buat. Okey. Kemudian kameran dah tak susah dah. So kalau kita nak kamerkan 0 1, kamerkan terhadap y. So sini tak ada y, maka kita anggap dia adalah pemalar. So E
X, 2, Y. So Y sama 0, 2X. Kemudian sini kita selesaikan. So kita dapat, kita gantikan dalam Y, jangan ganti dalam X, gantikan dalam Y. So kita dapat 2X tolak 0 dx. So kat sini kita ada X sama dengan 0, 1, 2X, I, X kuasa 2 dx. Okay, nak selesaikan ni. So, nampak macam susah kan? Kita boleh guna by part integration, integration by part, ataupun kita boleh recognize bentuk ni. Iaitu, kita ada, kalau kita bezakan I, X kuasa 2, kita dapat, macam tadilah, kita dapat 2X, I, X kuasa 2. Dapat maksud yang ni adalah ni kan? So, kita kamirkan terhadap dx, terhadap x. Kamiran, integration kita boleh padam. Kan? So, kita dapat terus yang ni. Okay. So, kita dapat I, x kuasa 2, 0, 1. Iaitu I 1 kuasa 2 tolak I 0 kuasa 2. Iaitu I tolak 1. Kan? Sebab I kuasa 0 adalah 1 kan? Okey, saya dapat ni. Okey, so panjang jugalah contoh ni. Okey, ada 2 soalan saja contohnya. Tapi saya harap jelaslah yang mana ni. Yang ni. Ada soalan tak? Mesti tak ada kan? Adakah? Kalau ada boleh cakap, boleh tulis. Okay, it's okay. Kalau tak ada pun. Jadinya kena study balik. Kalau siapa yang tak dapat nak tangkap sangat. Okay, kita belajar 2 benda lah hari ini. Iaitu macam mana kita nak kita buat pertukaran pemboleh ubah. Kita buat pertukaran pemboleh ubah untuk selesaikan kamiran di sini tadi. Kan? Sebab kita ada macam ni. Dia lebih mudah, nampak lebih mudah untuk kita buat pertukaran pemboleh ubah yang menggunakan fungsi trigonometri. Tapi tak semestinya kita kena gunakan fungsi trigonometri ataupun identity trigonometri, sebab kadang-kadang kita tak perlu gunakan, kita boleh buat pertukaran pemboleh ubah yang lain. Yang contohnya nanti kita akan belajar dalam kat sini, macam mana kalau kita sekejap ya. Kita akan buat pertukaran pemboleh ubah yang tak semestinya menggunakan fungsi trigonometri. Ini minggu yang topik yang terakhir lah. So dalam kes ni kita gunakan fungsi ataupun identity trigonometri, kita selesaikan. Okey. Kemudian yang kedua adalah kita nak, walaupun kita dah tengok sebelum ni macam mana kita tukar tertib ataupun urutan ataupun order of integration. Okey, tapi dalam kita fokus pada soalan yang ni, iaitu bila mana kita terpaksa buat. Kan sebelum ni kita tak terpaksa buat kan, kita macam tukar je lah kan. Kita boleh cuba dx dulu, dy kemudian ataupun kita buat dy dulu, dx kemudian. Tapi yang ni kita terpaksa buat. Sebab apa? Bila kita nak kamirkan terhadap x ni, dia susah, dia tak boleh buat. Jadi kita terpaksa tukar supaya kita kamirkan dy baru dx. Jadi bila nak tukar, disebabkan di sini bukan rantau segi 4, maka kita terpaksa lukislah. Dan kata yang mudah kita lukis dan kita dapat rantau yang baru. Bukan rantau yang baru, rantau yang sama tapi batas yang baru kan. Iaitu di sinilah. Okey. Jadi di sini baru kita kamirkan. Okey. So nanti siapa yang tak dapat catch up boleh study boleh cuba fahamkan dengan jalan kerja saya kat sini. Okey, kalau soalan boleh je email saya. Okey. Kemudian untuk ganti kelas malam, kita terpaksa ganti sebab kalau tidak kita tak ada masa nak selesaikan semua topik kita ni kan, sebab soalan exam dah buat. Okey. Jadinya macam saya cakap, saya akan buat video lebih kurang 2 jam lah kan untuk ganti kuliah yang dah yang tak ada tu. Jadi saya akan
tunjukkan bincangkan pasal contoh mengira luas permukaan. Sebenarnya contoh yang ada ni je. Kemudian saya akan masuk kamera ganda 2 dalam koordinat kutub. Okey. Dia kena study lah minggu ni juga. Saya akan cuba buat slide tu, saya cuba esok ke. Saya cuba. Sorry, bukan slide, video. Esok. Jadi saya akan bagi tahulah bila saya dah buat naik di YouTube dan UKM Folio. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Oh, sorry. Nampak email pula kan. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor.